اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم الحكمة علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Ya Allah, ajarlah kami perkara yang kami jahil, yang kami tidak tahu, dan peringatkan kami barang yang dilupakan kami, dan rezeki serta kurniakan kami ya Allah hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya ya Allah dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan dan dalam setiap perbuatan kami. Tidak lain hanya semata-mata mengharapkan redha Engkau dulu ya Allah dan kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Kita masih lagi dalam bahagian pendahuluan ni kitab Penawar Bagi Hati ni. Saya ulang sedikit. Dan taklah engkau ingat, maknanya kita semua kita kena insaf, kita kena sedar. Ya, ingat dalam hati, dalam fikiran kita akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberikan nikmat ya Allah akan dikau dengan bibir aku nikmat yang besar-besar. Ya, banyak sangat ya, banyak nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya. Kalau kamu nak hitung, nak bilang nikmat Allah, ya, tak terbilang oleh kita. La tuhsuha. Kau tidak akan mampu nak membilang, wahai manusia. Tak mampu. Kita dulu ibu kita 9 bulan tu apa cerita tuan-tuan? Siapa jaga kita? Siapa beri makan kita? Siapa pelihara kita? Ya, 9 bulan dalam kandungan ibu kita.
Subhanallah. Ya, macam-macam nikmat. Baik. Maka dan iaitu antara lain nikmat besar tu ialah segala anggota engkau. Ada mata, ada telinga, ada lidah, ya, ada kaki, ada tangan, ada perut, ada kemaluan, cukup lengkap. Subhanallah. Nikmat. Ya, ini nikmat besar. Dalam keadaan sebahagian, ya, manusia ada yang tak dapat sempurna macam kita. Ada 6 anggota, ya, 1 anggota tak ada umpamanya. Ada 5 anggota saja, 2 tak ada. Kita lengkap 7 anggota. Yang mana dengan nikmat ini, nikmat anggota 7 ini yang wajib, yang mesti, yang wajib atas engkau memelihara. Hargai betul-betul, hargai sungguh-sungguh. Nikmat mata boleh melihat, memandang, nikmat telinga boleh mendengar, nikmat lidah boleh, ya, bertutur. Kita kalau boleh lidah ni tak nak berhenti, tuan-tuan. Zikir sentiasa kalau boleh. Penat dengan lidah, zikir dengan hati. Zikir qalbi dipanggil. Ada zikir lisan, ada zikir qalbi. Dan alangkah, ya, bahagia dan indahnya hidup seorang mukmin di saat Allah cabutkan nyawa ni. Ketika itu lidahnya basah berzikir, ingat pada Allah. Allah. Waktu dalam apa dipanggil? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anak kita di sekolah biasa dia baca tu, ya, susunan Hasan Al-Banna, apa nama dia? Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikri. Di akhir tu, wirid tu apa dipanggil saya tak ingat lah. Bukan ratib. Ya. Di akhirnya dalam doa tu mengandungi Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikri. Ya Allah, aku minta, mohon kepada engkau jadikan supaya lidah ni sentiasa basah berzikir, ingat kepada engkau ya Allah. Dan tanda orang yang betul-betul bertaubat, itulah dia antara, kalau dulu sebelum dia betul-betul taubat dengan nasuha ni, cakap panjang, suka nak bercakap, apatah lagi perkataan yang sia-sia dan apatah lagi perkataan yang haram. Tapi setelah dia benar-benar bertaubat kepada Allah, dia dah tukar, dia tukar channel. Lidah dia sudah boleh banyak berzikir, ya, berselawat ke atas Nabi SAW. Sebab selama ni lidahnya telah banyak disia-siakan. Agak-agaknya tuan-tuan, daripada kita start boleh berkecek, bahasa Kelantan, start kita boleh kecek ni, start kita boleh bercakap sampai malam ni, tak tahulah berapa jutaan perkataan patah kita cakap tuan ni. Kan? Tahu patah kita cakap ni, ya Allah, jutaan, dah trilion ke Allah. Tapi daripada sejumlah banyak perkataan yang kita ucapkan itu, entah berapa sajalah agaknya yang keluar daripada lidah kita ni, kita bertasbih, bertahmid, ya, bertahlil, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni dah berapa bulan tuan-tuan? Hari ni berapa bulan hari ni? 25 tuan-tuan, 25 Safar. Sekarang ni kita dah 25 Safar. That mean kita ada 5 hari lagi nak masuk bulan Rabiul Awwal, tuan-tuan. Ada 5 hari lagi. Bulan ni ada 30 Safar. Ya, hari, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang dinanti-nanti oleh para pencinta, para kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat tuan-tuan. Ya, berbunga-bunga hati orang yang kasih dan cinta pada Nabi Allah SWT. Hari tak bulan Rabiul Awal pun dia selalu berselawat, ingat Nabi. Apatah lagi di bulan Rabiul Awal, lagi mekar, lagi subur, lagi berbunga-bunga hatinya, yang mengingatkan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah dan Rasul tak boleh dipisahkan, kita pun dengan Nabi Muhammad pun sepatutnya tidak boleh pisah, tuan-tuan. Ya, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak kerana Rasulullah, kalau tidak kerana murabbi agung ini, maka sudah tentu kita semua tidak akan kenal Allah. Ya. Jadi dengan nikmat anggota ini yang wajib kita pelihara dan mensyukurkan anggota yang 7 ini.
Maka jika tiada memelihara, engkau akan segala anggota 7 ini, mata, telinga, lidah, kaki, tangan, perut, kemaluan ni kita tak jaga dia, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau. Saksi mudarat, dia ada saksi memberi manfaat. Hujjatun lana, itu bagus. Yang kita tak nak hujjatun alaina, itu kita takut. Macam ilmu juga. Ilmu yang kita belajar ni, yang kita dapat sikit sebanyak ni, sama ada ilmu yang kita dapat ni akan jadi hujjah manfaat untuk kita di hari akhirat, ataupun hujjatun alaina, yang akan jadi hujjah memudaratkan kita besok di hari akhirat. Kita mengaji, kita amal ke tidak, tuan-tuan, ilmu yang kita belajar. Ilmu tu akan tuntut. Yang kita nak hujjatun lana. Kita nak ilmu yang kita belajar ni menjadi hujjah, menjadi penguam bela yang jaga kita, yang backup kita besok di hari akhirat. Nah, samalah dengan anggota 7 ni pun. Sama ada 7 anggota ni akan jadi hujjatun lana, menjadi hujjah saksi baik untuk kita, ataupun hujjatun alaina, akan jadi hujjah yang tidak baik, hujjah yang mudaratkan ke atas diri kita balik. Allah. Ada kisah wali-wali Allah, tuan-tuan, kan? Dia makan ni, kalau ibarat cawan, tuan-tuan, dia kalau makan sesuatu makan, kalau boleh dia celup makanan tu dan dia terus telan, dia tak nak gigit-gigit dah, tuan, buang masa. Ini ada cerita masa, tuan-tuan, dia kisah seorang wali Allah. Dia ambil makanan tu, ya Sayyidi, kenapa ya Sayyidi, ya Syekh, kamu ambil makan celup dalam air terus telan, tak ada kunyah-kunyah. Ya, dia kira tu kunyah-kunyah tu pun dah berapa minit, berapa saat dah, tuan-tuan, ruginya. Subhanallah. Orang yang betul-betul guna masuk semaksimal yang mungkin. Hatta waktu makan pun berkira dia. Kita makan sembang sakan, tuan-tuan, ni. Siap mengumpat orang lagi, ya, siap mengatur orang lagi depan makanan yang kita makan tu. Para wali, ya Allah, kadang-kadang mereka menangis pula depan makan. Sebab apa? Mereka takut tak mampu nak tunaikan hak syukur di atas makanan yang dimakan. Orang yang dekat dengan Allah lain, tuan-tuan. Kita bila makan tenggelam dalam nikmat makanan, tak nampak dah Allah, tak nampak dari kita, tuan-tuan, kan? Kita kalau orang makan, kita tak nampak dah Allah, tak nampak dah diri kita, tak nampak dah orang lain. Ini kisah orang-orang soleh, orang-orang awliya, para kekasih Allah. Masa mereka sangat-sangat berharga. Seolah-olahnya dia tidak akan betul-betul lelapkan mata sehingga dia berzikir terus, dia selawat terus, biar dia tidur keadaan akhir kalamnya dengan zikrullah. Seolah-olahnya gitu. Masa tu nafas turun, naik nafas. Dari kitab Hikam Ibn Atta'idah dikira 124,000 nafas sehari semalam. Masya Allah, bawa dikira. Orang dulu tak berhenti nak buang masa, tuan-tuan. Tapi orang hari ni, minta maaf cakap, ini kata-kata hikmah saya lah. Nak tulis, tak nak tulis pun tak apa. Ya? Tapi tak ada orang nak tolong tuliskan kata-kata hikmah saya ni. Bila Allah bagi ilham, kita terfikir, ya, kita merenung, mari idea. Orang dulu tak ada masa. Orang dulu tidak ada masa nak buang-buang masa. Tapi orang hari ni cari masa nak buang masa. Kan lain tu. Tak? Orang hari ni cari masa nak buang masa. Apa nak buat lepas ni? Nak main game, nak itu dan nak sembang. Sampai 3-4 pagi baru tidur. Kadang subuh pun nak terlajak. Ya Allah, masa macam tu habis. Sayang. Ya sayang. Kita dengar ulama-ulama siapa dah yang besar-besar, Imam Nawawi ke siapa, ya, nak tanya soalan tulis sesiap, apa dia pertanyaan apa, ya, dia standby dah jawab sudah. Tak ada nak sembang-sembang, tak ada. Masya Allah. Ulama dulu, ya, dia nak mengarang lagi, dia nak beramal lagi, dia nak baca kitab lagi. Ya, Imam Nawawi umur tak lama.
Tapi walaupun umur tak lama, masanya sangat barakah, umurnya sangat berkat. Habis. Maka jika tiada memelihara, engkau akan 7 anggota ini, dia akan jadi saksi mudarat atas kita, hujjatun alaina. Dia akan jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari kiamat mencap, nakhtim, cop, dia peteri, dia tutup habis segala mulut manusia, segala mulut mereka itu. Tak boleh nak bercakap. Siapa yang jadi kaki bercakap di dunia, ya, di akhirat besok tak boleh nak bercakap sepatah pun. Ditutup rapat, dikunci rapat sekalian lidah, ya, mulut-mulut mereka. Artinya Allah menegah, ya, Allah larang, Allah tegah manusia itu daripada bercakap. Maka siapa yang bercakap bagi pihak kita di waktu itu? Dah mulut kita tak boleh cakap, ya, berkata-kata kepada Allah oleh segala tangan mereka itu. Tangan mereka yang bercakap bagi pihak kita, la ilaha illallah, ya. Dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu. Dan kaki pula menjadi saksi, mengiyakan. Betul wahai tangan, betul wahai Tuhan. Ini dah ada kakinya berjalan. Tangan bercakap, kaki menjadi saksi. Betul, inilah kaki dia berjalan di tempat sekian-sekian, bilik sekian dia masuk, tempat sekian. Tak boleh dusta, tak boleh dusta, kan? Kaki akan menjadi saksi. Saksi atas apa? Saksi dengan perkara yang mereka usaha, yang mereka lakukan semasa di dunia. Allah. Macam mana ayah anda benda, kita semua, setiap orang di kalangan kita, termasuk saya pun, buku catatan kita dah tersimpan kemas, buku catatan amalan masing-masing. Kita dah banyak lupa, tak tahu apa-apa dah kita ni pun. Tapi Allah tak pernah lupa, Allah tidak lupa. Buku catatan kita tersimpan kemas. Tunggu sajalah besok di hari kiamat, ya, lembaran demi lembaran, selai demi selai, ya, akan kita dibicarakan dengan apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Sekiranya benda kita buat itu benda yang baik, alhamdulillah. Tapi bayangkan kalau yang kita buat itu benda yang tak baik, benda dosa, benda maksiat, yang barangkali sebahagian isteri kita pun tak tahu. Boleh jadi begitu. Boleh jadi mak ayah kita tak tahu. Boleh jadi adik-beradik kita pun tak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui. Kita ada raqib dan ada atid, ada malaikat yang mencatat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada malaikat hafazah. Allah. Sebenarnya cukuplah tuan, ya, dengan satu ayat ni kalau betul-betul kita renung dalam, boleh jatuh pingsan kita, gobah kita, tuan, lemah lembik kita di hadapan Allah. Dengan manusia boleh kita pura-pura, dengan manusia kita boleh kelentong, dengan manusia kita boleh lari bersembunyi, tapi dengan Allah boleh. Waktu antara lain munajat kita di akhir malam, ya Allah, Ilahi, wahai Tuhan, ya, tidak ada satu pun perkara yang tersembunyi daripada pengetahuan Engkau tentang diriku, wahai Tuhan. Latih doa macam tu, tuan, bangun akhir malam. La yakhfa 'alaika syai'un minni, ya Allah, tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Engkau, ilmu Engkau tentang diriku ini, ya Allah. Engkau tahu zahir dan batin hati ini. Alangkah malunya aku, wahai Tuhan. Entah berapa banyak, ya, dosa, kesilapan, kekurang adaban kita ke Allah yang kita buat, ya Allah. Ibarat kalau boleh, tuan-tuan, seolah kita rasa dosa kita ni bertimbun-timbun, berlori-lori, tuan-tuan.
Itu kata Abdullah ibn Mas'ud kalau tak silap saya, ya. Kalau tak silap, innal mu'minin yara dhunubahu. Orang mukmin melihat dosanya walaupun dosa kecil pun. Ini orang mukmin. Innal mu'mina yara dhunubahu. Orang mukmin bila melihat dosa dia, merasai dosa dia, seperti ikal jibal, seperti bukit gunung, ya, taqa'u alaihi, seolah seperti gunung, bukit yang nak runtuh, yang nak menghempak atas diri dia. Ini sebab takutnya dia. Ini orang mukmin, orang yang betul takut pada Allah. Tapi wa innal fajira, sebaliknya pula, orang yang tidak mukmin, orang yang fasik, orang yang jauh dengan Allah, orang yang jadi tak kisah dosa pahala, dia melihat dosa itu kadzubab, seperti lalat, tuan-tuan. Walaupun dosa yang dibuat itu dosa besar sekalipun, dosa berzina, dosa minum arak, dosa judi, tapi dia anggap macam dosa kecil. Kadzubab, seperti lalat yang berlegar, yang terbang di dekat hidungnya saja. Dia terus macam tu. Tak ada kisah, tak ada rasa takut pun. Wal'iyadu billah. Allahu akbar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazidu anfusakum qabla an tuzamu. Hisablah, ya, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, dan timbang-timbanglah sebelum kamu ditimbang hari akhirat. Kerana timbangan Allah, hisaban Allah sangat-sangat detail. Ya, walau sebesar biji sawi pun, ia kebaikan ke atau kejahatan pasti akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah. Malu kita nak lagi, tuan-tuan. Inilah pentingnya kita mengaji ilmu tasawuf. Bukan nak suluh orang, tapi nak suluh diri kita sendiri. Sebab hakikatnya bila kita mati esok pun, bukan siapa dapat tolong kita pun. Walaupun rakan Facebook kita 5,000 orang, dah fully house. Orang masuk jadi rakan kita pun dah tak boleh dah. Dah penuh. Dah limited. 5,000 je, tuan. Belum tentu daripada sejumlah 5,000 orang tu, bila kita dah mati esok-esok, kan? Siapa yang sudi hadiah hantar Fatihah itu agak-agak? Betul tak, tuan-tuan? Sebagaimana kita datang dari Allah dalam keadaan sendiri, kita akan balik kepada Allah dalam keadaan bersendirian. Allah. Jadi kita muhasabah, tuan-tuan. Ambillah masa, bangunlah sedikit di akhir malam. Ya, kata abang ipau saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jaafar, kata, bangunlah, ya, rebutlah, ambillah kesempatan. Tambah kita yang dah berumur, yang dah tua-tua ni, bukan tidur now, bukan lelak sangat pun, tak payah kunci jam dia, automatik ya, pukul 3 dah sadar, dah bangun dah, pukul 4, bangunlah. Dah puas dah kita tidur bertahun-tahun masa kita kecil, kan? Lama dah kita tidur ni. Ambillah sikit masa, setengah jam ke, 40 minit, 1 jam sebelum subuh ke, ya, bayar sunat taubat, istighfar suruh-suruh, berteriak menangis dengan Allah Ta'ala. Keluarkan air mata yang mengandungi 3 maksud. Kata Abang Ipah saja, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jaafar, bila kita menangis tu, cuba bila kita munajat, beristighfar, berdoa tu, keluarkan air mata yang mengandungi 3 perkara. Pertama ialah air mata kesyukuran. Air mata apa, tuan-tuan? Kesyukuran. Ingat, senang ke, tuan-tuan, nak berdoa dalam keadaan hati yang penuh perasaan yang benar-benar takut guna Allah? Mudah ke, tuan-tuan? Tak semudah itu. Syukur. Ya, di kesempatan umur Allah beri peluang untuk kita mengadu. Sebelum kita tak pandai nak bercakap dengan Allah, tak pandai nak minta dengan Allah, tak pandai nak merengek merintih dengan Allah. Pertama. Yang kedua, air mata penyesalan. Air mata apa? Penyesalan. Allah, ya, dah umur 70, nak masuk 60, baru rasa nikmatnya begini, nikmatnya makrifat, ingat pada Allah sebagainya. Ya, menyesal kita, kenapa masa muda-muda mari kita tak nak belajar, tak nak mencari, ini dah tua-tua. Tu yang kata Piramli ya. Alif Yamin buaya, bukan buaya, ayam. Ya, itulah.
Dah apa, waktu kecil-kecil tak nak belajar, dah tua-tua baru nak belajar. So ngeja alik yami kata buaya, alik yami ayam bukan buaya. Macam itulah ibarat. Tapi Ramli ni jangan main tuan-tuan ya. Dia banyak pengajaran-pengajaran. Di sini tu tajam. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Dan yang ketiga ialah air mata pengharapan. Tak ada tuan-tuan. Kita nak harap siapa lagi kalau tidak pada Allah. Di saat Allah nak cabutkan nyawa, di saat setelah kita dicabutkan nyawa, macam mana keadaan kita di waktu itu tuan? Siapa yang boleh menyelamatkan kita kalau tidak Allah? Allah. Ya, merintih, merayu, minta pertolongan Allah Ta'ala. Tak sampai, tak tidak, nak qada semayang lagi, nak qada puasa lagi. Ini umur kita nak mati ni. Allah. Dengan satu ayat ni pun dah, kalau orang yang betul-betul beriman dah takut dengan Allah. Ya, dengan satu ayat ni pun dah cukup dah Allah. Nak lari ke mana dah kita? Tuan guru bagi tahu saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jaafar, dia ada cerita. Ada satu mu'alaf. Dia ada satu mu'alaf masuk Islam. Dia sangat terkesan dengan satu doa yang dibaca dalam sujud sahwi. Ya, doa yang dibaca dalam sujud sahwi. Macam mana tuan-tuan? Doa ketika sujud sahwi. Tuan-tuan sembahyang, Masya Allah, tak lupa lah tu yang tak rajin baca doa dalam sujud sahwi tu, tak ingat tu. Kan? Macam mana doa dalam sujud sahwi? Tuan-tuan sembahyang best, ya, bagus sembahyang, tak ada lupa-lupa. Kunut baca molek, ya, kunut baca, ya, tayat awal pun baca. Jadi tak ada sebab nak sujud sahwi kan? Itu yang tak tahu nak macam mana bacaan dalam sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yas'um. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa, tidak lalai. Jadi si mu'alaf nak ceritanya dengan doa satu ni yang tak macam mana hati dia boleh tersangkut. Subhana man la yanamu wa la yas'um. Ini yang saya katakan bahawasanya jalan nak sampai kepada Allah ni macam-macam cara. Ada anfas, sebidang-bidangnya nafas. Ada orang dengan sembahyang, ya, hatinya makin rapat dengan. Ada orang dengan dia banyak istighfar. Ada orang yang banyak berselawat. Ada orang yang apa lagi? Dia berpuasa, ikutlah. Ada orang dengan baca Quran, membawa dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dan ada orang macam ni, dengan dia tertarik, terpikat, dia tersangkut hati dengan doa ini, dia betul-betul menjiwai betul benda ni. Subhanallah, sehingga dia merasa malu nak tidur malam hari. Ya, selagi dia tak betul-betul berzikir, dia bertaubat dengan Allah, dia tidak akan tidur. Dia rasa malu dengan Allah, kerana Allah tidak tidur, Allah tidak mengantuk. Perasaan dia tu, subhanallah, sangat ya memandu dia, sangat mendidik rohani jiwa. Itu yang saya kata-kata, orang yang dah sampai peringkat ni, dia masa dia sangat berharga. Ya, akhir kali buah ni mana pun Allah Ta'ala buka. Allah baru bagi dia karunia, nikmat, ya benda yang ajaib. Hasil mujahadah dengan Tuhan sikit je. Kalau Allah nak beri bukan payah. Ya, baru masuk Islam, ya, saudara baru mu'alaf. Kita ni bukan baru tuan-tuan, lahir sejak Islam, masih tu takut yang lama tuan-tuan. Ya, masih lagi apa kita ni berada di takut yang lama. Orang dah sampai ke bulan dah tuan-tuan ni, itu masih mengikut darat lagi. Seolah-olahnya macam tu dah. Ini kita umur dah 5-60, tak main je. Ya, atas daratan ni tak sampai ke langit misalnya. Lepas tu kata ya, guru saya Pak Suhamid Allah yarham, orang arif billah ni, orang kekasih Allah ni, melihat kita orang awam ni ibarat macam mana kita tengok orang penagih dadah tuan-tuan. Kasar sikit dia punya perbandingan dia. Macam mana kita tengok orang jenis, minta maaf saya sebut. Macam mana kita lihat orang jenis penagih dadah? Mata bulu, kadang-kadang air dia pun meleleh, kan? Menggigit pun ada macam-macam. Macam tu dah ibarat ya, para kekasih, para awliya melihat orang-orang awam yang masih meraba-raba ni.
tak jumpa jalan pulang nak balik pada Allah, kesian. Kita nak mati selusa dah, tapi kita tak mencari, tak buat betul-betul persiapan. Saya minta maaf tuan-tuan, saya sentiasa pesan benda ini. Ini amanah daripada guru-guru, kesian. Baik, itu satu. Maka tiap-tiap anggota bertutur. Tengok. Maka tiap-tiap anggota, mata, ya, kaki, tangan, sehingga kulit kita ni pun, ya, tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripada Allah. Sehingga kan, minta maaf, sebut kemaluan kita pun, ya, orang yang berzina ke buat benda yang, ya, luar pada batasan syarak, dia akan bertutur. Kalau faham isu zahir ini, itulah dia. Semuanya akan bertutur, ya, memberi keterangan tentang kejahatan yang dilakukan oleh anggota-anggota pada semasa kita hidup di dunia ini. Allah. Dan firman Allah Ta'ala, ayat yang kedua pula. Tadi pun kita dah terduduk dah tuan-tuan, mulut, ya, tutup kunci rapat, tak boleh kata apa. Tangan yang bercakap, kaki jadi saksi. Baik, yang ini lagi dahsyat, ya. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi. Mana kamu tak boleh lari, kamu tak boleh nak mengelak macam mana. Pada ketika mengerjakan dosa dan maksiat, ya, daripada disaksikan perlakuan jahat kita tu oleh segala telinga kamu. Mana kita pergi, mesti telinga ada bersama kita. Betul tak? Ya, kemana kita pergi, sudah tentu telinga ni tidak akan terpisah daripada kita. Ada orang, malah ni nak pergi disco lah, malah dia pergi tempat, cabut sikit telinga sekejap, simpan dalam rumah. Kita pergi, boleh? Tak boleh. Itulah ibaratnya. Telinga ni jadi saksi, ya. Melainkan kejahatan yang dibuat itu akan jadi saksi oleh telinga kita. Dan segala mata kamu, mata yang nak pergi, mata yang melihat, mata yang memandang. Boleh nak cabut mata sekejap, tinggalkan rumah dulu? Boleh. Takkan nak berjalan dengan buta. Tak boleh berjalan. Dan lebih dahsyat lagi, yang beri saksi kejahatan yang kita buat ni ialah oleh kulit kita sendiri. Habis. Kulit kita, ya, kulit kita akan menjadi saksi perbuatan jahat yang kita lakukan. Allah. Habislah tuan-tuan, ya. Telinga kita, mata kita, malah kulit kita akan menjadi saksi ke atas perbuatan jahat yang kita lakukan di dunia. Mana kita nak lari, tuan-tuan? Ya, mana kita nak bersembunyi? Ya. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi tersebut. Ya, tak dapat nak mengelak. Ya, tak dapat nak bersembunyi daripada telinga, mata dan kulit dengan meninggalkan, ya, segala kejahatan itu sama sekali. Tak boleh. Kerana apa? Kerana bahawasanya tidak bercerai semua anggota daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Mana nak boleh bercerai? Mana nak boleh berpisah anggota itu dengan tubuh kita? Ke mana saja kita pergi, ya, di mana, ya, di masa mana, tetap anggota itu bersama dengan kita yang akan menjadi saksi kejahatan yang kita lakukan. Allah. Banyak-banyakkanlah kita beristighfar, bertaubat bersungguh-sungguh di atas segala dosa yang maksiat yang kita lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuan-tuan, bangun di akhir malam,
ayahanda bunda beristighfarlah apa-apa sahaja istighfar yang bila ayahanda bunda baca dia boleh terkesan di hati, terpulang. Nak baca penghulu istighfar ke, nak baca ilah studi firdaus ke, ikut mana yang mudah. Ikut mana yang mudah. Intinya ialah supaya benar-benar timbul rasa sesalan yang amat sangat, rasa malu yang amat sangat, sehingga boleh menitiskan air mata taubat sungguh-sungguh pada Allah. Jangan lengah-lengah, tuan-tuan. Ingat tuan, taubat ni wajib, fardu ain, bukan sunat, bukan harus. Nah, taubat ni adalah wajib, bukan sunat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat Quran. Dalam hadis pula, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Ya, Nabi berpidato, wahai manusia, hendaklah kamu semua bertaubat kepada Allah, kerana sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali, kata Nabi. So kita macam mana, tuan-tuan? Ya, lazimi taubat, perbaiki solat, banyakkan salawat dan bantu umat. Cuba tuan-tuan amalkan benda ni, tuan. Ini pun kata-kata hikmah. Ya, abang ustaz ya. Ya, lazimi taubat, perbaiki solat. Ya, daripada solat yang ghafalah, yang lalai, kepada solat sembahyang yang yaqazah, yang kadang sedar. Kerana sebahagian kita ni ada yang sembahyang dia 3/4 sedar, ada yang setengah sedar, ada yang suku sedar, dan paling dahsyat lagi, dia sembahyang tapi tak sedar-sedar. Tahu-tahu imam dah beri salam, betul tak sedar, betul tak khusyuk. Banyakkan selawat dan kita bantu umat. Macam mana kita, Pak Imam? Kita berhenti ke SOP? Terus? Boleh lagi? Sikit lagi? Masa enggak? Dengan izin ya? Oh, macam dalam parlimen kat kita kan? Dengan izin. Dewan speaker, tuan speaker, dengan izin. Ya? Jangan kita duduk rumah orang, kita kena berbudi bahasa, betul tak kan? Kita ada tuan rumah, jangan buat pandai-pandai kita. Mentang-mentang kita dapat mikrofon, kita ikut dan kita jangan. Dia budi bahasa tu kena ada. Ya, tuan speaker dah izinkan, bolehlah kita sambung sikit lagi. Baik. Selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Baik. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Ada pada kitab ini 7 fasal. Ya, ada 7 ceraian. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Ya, pada menyatakan mata. Ketahui olehmu. Ini yang pertama, daripada 7 anggota, Tuan Syekh ini pengarang, dia bawa yang pertama sekali ialah anggota mata. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia mata oleh Allah bagi engkau kerana beberapa faedah, ya, beberapa manfaat yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Ni mata ni, ya. Ada manfaat faedah akhirat dan ada manfaat faedah dunia. Maka setengah daripada segala faedahnya mata ni yang bangsa akhirat, apa dia? Memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Surah apa ni, Imam? Surah Al-Imran ke? Tak ingat? Imam tak ingat. Tuan-tuan, masa saya ngaji pondok dulu di Pondok Pasir Tumbuh, ada satu kitab Arab nipis je. Dalam kitab tersebut apa? Ya, bila kita bangun pagi, nak qiyamul lail, nak tahajud, sebelum kita nak masuk bilik air itu, kita buka jendela tikar kita, tengok apa ada di langit. Cuba tengok di langit. Kita baca ayat tadi.
inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Tengok apa yang ada di dalam langit. Ada bintang ke, ada tahi bintang ke, ada bulan ke, apa ke, kita tak tahu. Ya, itu bahagian masing-masing. Apa yang Allah izin lihat, kita tak lihat. Apa yang ada di langit sana. Baca ayat ni, inna fi khalqis samawati. Kita renung, lihat di dalam langit, subhanallah. Ya. Kalau macam sekarang dah 25 dah, nak gelap dah. Di hujung bulan. Subhanallah. La ayatin li ulil albab. Itu semua tanda, bukti, dalil kewujudan Allah. Ya, sebab alam ini nak cerita tentang dia, nak kisahkan tentang dia. Kita ada dua mata je, ada mata kepala dan ada mata hati. Ya, mata kepala dipanggil basar, adapun mata hati panggil basirah. Ya, hanya orang yang ada basirah mata hati saja, dia melihat sesuatu itu apa saja, dia hatinya bertali simpul dengan Allah terus. Ya, sebab alam ini menjadi dalil, bukti, ya, tajalli, penyataan wujudnya Allah. Kerana tidak ada satu pun sesuatu makhluk ini yang ada dengan sendiri, melainkan semuanya diada, dicipta, dijadikan Allah. Hanya Allah saja yang wujudnya mutlak. Allah ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan sekalian sifat-sifat kesempurnaan. Maha suci ia daripada apa-apa jua sifat kekurangan dan sifat yang tak layak baginya, yang memiliki nama-nama yang indah, yang ianya sajalah yang memperbuat segala-galanya, yang tiada diketahui akan hakikatnya, itu Allah. Ini ada orang kata tak boleh zikir Allah pula dah. Dia adalah profesor tu cakap Allah ialah zat yang bersifat, suruh huraikan, suruh sebut sampai habis, boleh tak agak-agak. Dalam definisi, dalam huraian tentang kalimah Allah tu, di situ ada menyebutkan af'al, asma, sifat dan tentang zat. Allah. Inilah guna mata tu. Ya, basar, mata kepala yang berhubung dengan basirah, mata hati. Jangan, bukan hanya semata-mata basar. Sebab tu dalam Quran kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Situ merujuk pada basirah, bukan basar. Abasara yubsiru, bukannya basara yabsuru. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, pada diri kamu tu, apakah kamu tidak basirah, kamu tak pandang, fikir, renung kamu dalam-dalam. Kita ni, tubuh kita ni alam saghir dipanggil, alam yang kecil. Adapun bumi cakrawala, ya, planet itu dipanggil alam yang kabir, alam yang besar. Inilah kita guna mata. Ya, menjadi supaya apa? Berdalil engkau dengan dia, dengan apa yang kita lihat ini atas kewujudan Allah. La ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Tiada yang wujud yang hakiki, ya, melainkan hanya wujud Allah dua. Yang lain tu, ya, bayang saja. Tidak ada hakikat yang sebenar-benar. Dan juga menunjukkan atas keesaan Allah. Allah jelah satu-satu yang memperbuat. Fa'alun lima yurid. Allah buat, ya, virus corona. Benda kita tak nampak, tapi punyalah kita takut dengan ni. Pernah jumpa ni? Virus corona, pernah jumpa? Siapa yang pernah bersua? Tak pernah kan? Allah hantar sikit je. Ya, satu negara, ya, gegau. Orang Melaka kata gegau lah. Bayangkan
Macam mana kalau Allah hantar yang lebih dahsyat daripada ini? Ini pun kita tengok. Kita gagal memahami bahasa cinta Allah. Kita rasa bila Allah cinta tu Allah bagi kita sihat kan, bagi nikmat, bagi itu sebagainya. Iza ahabba qauman ibtalahum. Bila Allah sayang pada satu kaum, nescaya Allah berikan dia ujian. Itu tanda sayang Allah. Itu bahasa cinta Allah. Semua tu menunjukkan keesaan, kewujudan Allah, keesaan Allah yang satu-satu yang memperbuat. Fa'alun lima yurid. Dan atas kuasanya tadi pun kita sebut la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kita baca tiap-tiap lepas sembahyang maghrib dan tiap-tiap lepas sembahyang subuh. Kita baca tapi kita tak faham apa yang kita baca. Kalau kita teliti ya, wirid lepas sembahyang tu semuanya mengarah kepada pemantapan iman, pemantapan akidah. Ya, la ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan yang disembelihkan, Allah wahdah. Hal keadaan Allah tu esa. La syarikalah, tak ada sekutu bagi Allah. Kemudian diakhiri dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia satu-satunya yang berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Bila kita jahil, tak ada ilmu, mana datang kepahaman? Bila tak ada kepahaman, mana datang penghayatan? Bila tak ada penghayatan, mana datangnya rasa? Itu tingkatan-tingkatan itu. Mesti ada ilmu dulu. Bila dah ada ilmu, biar ada kepahaman. Bila ada kepahaman, naklah beramal dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh. Yang keempat, baru Allah campakkan rasa penghayatan. Tapi intinya permulaan mesti ada ilmu. Wajib mencari ilmu. Dan setengah daripadanya lagi faedah mata yang bangsa akhirat melihat akan Quran, baca Al-Quran. Allah, ini pun musibah besar juga ke atas kita semua. Quran kita tak baca tuan-tuan. Ya, kita lebih senang baca WhatsApp kita. Kita lebih banyak melihat kepada WhatsApp daripada Quran. Waktu ada seorang murid tanya kepada gurunya, ya Sayyidi, bagaimana orang-orang dulu dengan Al-Quran? Orang-orang salih, orang salih, salaf dulu. Kata guru dia, wahai muridku, orang dulu dengan Al-Quran ialah sebagaimana kamu dengan handphone kamu. Tak bercerai tanggal. Mana tuan-tuan ya? Allah. Kita baca maklumat, informasi macam-macam. Fikiran kita pun jadi tak berapa nak betul. Hati kita pun serabut bagian. Quran kita tak baca. Hari ini mohon maaf saya sebut, fikiran kita diracuni. Jasmani kita pun, tubuh kita pun masuk racun. Apatah lagi hati nurani kita pun sedang beracun. Ini masalah kita juga. Ya, fikiran kita diracuni. Jasmani tubuh kita masuk racun dengan makanan macam-macam lah. Kemudian hati kita pula, ya, memang sudah ada racun. Jadi tidak ada toksik, detox dan sebagainya macam mana tu kan. Waktu kita rasa lemah, lembik, tak bertenaga, tak bermain, tak ada usaha pembersihan yang sungguh-sungguh, dan melihat akan jalan kepada masjid. Boleh kita pandu kereta kita sendiri, boleh kita naiki motor, ya, tak perlu orang nak tuntun kita, tak perlu orang nak bawa kita, cukup nikmat. Dan kepada tempat untuk ilmu. Dan setengah daripada faedahnya mata yang bangsa dunia melihat perusahaan kerja kita. Kita nak buat kerja, syukur mata dapat memandang, melihat mudah pekerjaan kita, usaha kita, dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Nampak depannya ada lubang, nampak depannya ada bahaya, cepat-cepat kita
perlahankan kenderaan, cepat-cepat kita mengira inilah kegunaan mata. Nampak itu ni bahaya ni, kita alihkan, kita betulkan, takut nanti mudarat orang lain sebagainya. Inilah gunanya mata, ya, dapat menolong untuk melepaskan daripada perkara yang mudarat. Dan seperti mana contoh mudarat tu, contoh yang menyakit tu, seperti jatuh dan berlaga, ya, berlanggar, ya, aksiden dan seumpamanya. Wallahu alam. Summa qal, dan bermula mensyukurkan nikmat mata itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, rezekikan kepada kami semua ya Allah, bukan hanya sekadar kami menyampaikan atau mendengar semata-mata perbicaraan pada malam ini ya Allah, akan tetapi ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami agar kami benar-benar dapat bertindak, beramal dengan sewajarnya ya Allah, sesuai dengan apa yang disarankan, dengan apa yang diperingatkan ini ya Allah. Memandangkan usia kami semuanya ya sudah lebih 50 tahun, manakan usia kami sudah lanjut dan kami pun sudah semakin hampir dan ya semakin dekat dengan pintu kematian ya Allah. Berilah peluang yang ada ini ya Allah untuk kami memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan yang masih lagi banyak yang ada dalam diri kami semua ya Allah. Manusia hanya melihat zahir luaran kami, tetapi hakikat yang sebenar-benarnya ya Allah, diri ini, hati ini ya Allah, masih diselimuti oleh dosa dan maksiat dan kelalaian yang tak habis-habisnya ya Allah. Ya Allah, di kesempatan ini juga ya Allah, berilah peluang kepada kami untuk kami benar-benar beristighfar dan bertaubat bersungguh-sungguh ya Allah di atas segala dosa dan maksiat yang telah kami lakukan sepanjang hidup kami ini ya Allah. Tidak ada siapa yang boleh menolong menyelamatkan kami kecuali hanya Engkau jua ya Allah. Daripada Engkau kami datang dan kepada Engkau jualah ya Allah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu